Masa tu teman lelaki saya, dia naik motor, dia bawa saya. Dalam perjalanan, tiba-tiba ada satu kereta, dia sondol belakang motor kita orang. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam Physics Cream Malam Sepi Berteman Kembali. So, hari ni aku ada dua update yang aku nak beritahu kepada korang. Yang pertama, kenapa? Okay? Persoalannya kenapa kita dekat luar? Okay? Dekat halaman rumah aku, kenapa? Sebabnya adalah bukan sebab yang korang cakap korang nampak ada mata berkelip-kelip dekat studio lama. Tak, bukan sebab seram. Tapi bukan sebab tu. Okay? Sebabnya adalah sebab kenapa kita berada kat luar, kita record kat luar adalah sebab rumah aku sedang ditambah baik atau direnovate lah. So, ada beberapa barang kat studio yang terpaksa dialihkan. So, kita tak boleh buat kat situ. So, kita keluar dengan pemandangan yang agak seram bagi aku. Pukul berapa? Sekarang ni tengah pukul, nampak tak? 2 minit pagi. So, siapa tak seram? Baru lepas hujan, babe. Update yang kedua adalah aku nak beritahu, dalam minggu ni kat aku, memang berita yang bagi aku menggembirakan lah. So, sebab aku ni jenis penggemar YouTube. Aku suka layan YouTube lebih daripada Facebook dan Instagram. So, bila aku scroll nak layan lah YouTube yang best, tiba-tiba aku ternampak ada satu video reaction pasal Physics Cream. Memang berita yang bagi aku macam menggembirakan lah. Memang best gila. Sebab kalau korang ada dekat rumah aku masa tu, mungkin korang nampak macam mana aku dengan Zikri terjerit-jerit lah. Sebab nampak for the first time orang buat reaction pasal Physics Cream. So, kalau korang nak tengok, kita orang ada letak link dekat description kat bawah. Jujur aku nak cakap, editing memang lagi padu daripada kita orang. Reaction dia memang kelakar gila. And untuk pengetahuan korang, dia tengok pukul 3 pagi, babe. Pukul 3 pagi. So, apa lagi? Link kat bawah. So, tanpa buang masa, kita terus ke 3 kompilasi kisah seram yang banyak di request oleh Kim Bayo sendiri, iaitu Seriau Pemandu Malam. So, sebelum kita masuk ke kisah pertama malam ni, jangan lupa macam biasa, like, comment and share, and jangan lupa subscribe. Hit sekali notification button. So, bila kita orang update video, korang tak akan terlepas satu pun daripada video Physics Cream, okay? Basically, kisah Seriau Pemandu Malam ni bukan sekadar macam orang bawa Grab, pemandu taksi, tak. Kita ambil semua pemandu. Sama ada dia tu pemandu Grab ke, pemandu van jenazah ke, pemandu jalan raya biasa ke. Kita ambil kita kumpul and dimuatkan dalam kompilasi Seriau Pemandu Malam. So, tak buang masa, jom kita ke kisah pertama malam ni. Kisah yang aku bagi nama Motor Lagi Romantik. So, kisah Motor Lagi Romantik ni, kalau korang dengar macam ni cerita cinta ni, bukan cerita seram kan. Tapi kalau korang dengar cerita dia, tajuk memang romantik, babe. Tapi bila korang tengok, korang dengar cerita dia total berubah daripada romantik ke seram. So, kisah ni berlaku kepada, kita petik nama seorang yang di request oleh Kim Bayo, which is nama dia, kalau tak silap aku, Adam. Okay, Adam. So, kisah ni berlaku kepada Adam, di mana waktu malam, ada satu malam, member dia, kawan-kawan dia ajak, weh Adam, jom lepak malam ni, lama tu tak jumpa kau. Lepas tu dia pun macam okay on, tengah tak ada kerja apa-apa, okay lah. Jadi terus bersiap-siap and ambil kunci kereta, terus pandu perjalanan ke restoran yang dimaksudkan. So, nak dijadikan cerita, dalam perjalanan ke restoran tu, si Adam ni tengah-tengah bawa kereta,
Tiba-tiba dia nampak ada seorang perempuan yang tengah berjalan di sisi jalan. So dia pun macam berhentikan kereta lah. Dia berhentikan, dia slowkan. Lepas tu dia tengok, dia turunkan dekat kereta. Cik nak ke mana ni? Tengah malam, cik nak pergi mana? So perempuan ni pun macam, saya nak ni je bang, nak ke hospital depan sana. Mungkin jalan sehala. So dia pun macam, nak tinggal tak gentleman. So dia pun, tak apalah cik, saya tumpangkan cik, kita ke hospital tu lah. So si perempuan ni macam, terima kasih bang. Lepas tu terus masuk ke dalam kereta, duduk di bahagian belakang lah, bahagian penumpang. So si Adam dengan perempuan tu teruskan perjalanan ke hospital yang dimaksudkan. Dalam perjalanan, si perempuan ni ceritalah kenapa dia jalan kaki. Kenapa dia jalan kaki. Dia bagi tahu, tak ada bang, tadi saya jalan kaki sebab saya nak ke hospital, and sepatutnya teman lelaki saya yang ambil, tapi sebab ada masalah dia tak dapat ambil. Macam tu lah. Sebab tu lah saya jalan kaki. So Adam ni pun macam, okey. Kat depan sana kan, hospital tu. Okey. Dia pun bawa. And dalam perjalanan tu, perempuan ni ceritalah juga. Dia kata, dia macam mungkin dalam nada marah lah. Dia cakap macam, saya dah bagi tahu dah, jangan naik motor, bawa lah kereta. Saya dah serik lah dengan motor. Cakap macam tu. Lelaki ni macam nak tenangkan kan. Tenang sambil bergurau lah. Macam, let cik, naik motor romantik apa kan? Pasangan kekasih naik motor romantik. Lepas tu si perempuan ni cakap macam, memanglah bukan saya macam memilih ke, saya demand ke nak pilih kereta daripada motor. Tapi pernah satu masa tu teman lelaki saya, dia naik motor, dia bawa saya. Dalam perjalanan, tiba-tiba ada satu kereta, dia sondol belakang motor kita orang. Time tu kereta tu tengah berlumba. Lepas tu Adam ni daripada macam gurau tu, tiba macam astaghfirullahalazim, ya Allah. Habis tu cik tak apa-apa ke masa tu? Lepas tu perempuan ni macam, Abang nampak tak divider depan tu? Kat situlah saya dengan teman lelaki saya diheret hampir 50 meter sebelum kita orang mati sama-sama. Dia cakap macam tu. Tak pisang si Adam ni. So si Adam ni macam, astaghfirullahalazim. Dia time tu dah sedar yang dia bawa ni bukan manusia ni. So dia macam dah tak berani lah. Cermin pandang belakang, dia dah tak pandang. Lepas tu tingkap yang tadi perempuan tu suruh buka, awal-awal tadi perempuan tu ada suruh buka, dia suruh padam je aircon, nak rasa angin kan. Dia perasan, si Adam ni perasan perempuan tu lepas cakap benda tu, dia ni terjun daripada tingkap belakang. Terjun dari tingkap kereta, bukan jatuh, terbang. Dia terbang, babe. So si Adam ni macam, dari elok-elok tadi happening kan, dah gembira nak jumpa kawan, tak jadi. Dia batalkan, terus dia patah balik. And then dia balik rumah, dia cerita dekat pakcik dia, kalau tak silap. And pakcik dia ni boleh tersenyum, dia cakap, nasib kau lah. Situ tempat tu memang keras. Rezeki kau nak jumpa dia malam tu. So macam seram kan. Tadi tajuk komedi romantik, tiba-tiba last bukan manusia, babe. So kita terus ke kisah kedua malam ni. Kisah yang aku bagi nama, Dia Masih Melindungimu. So kisah ni terjadi kepada salah seorang pemandu van jenazah. Okay, berlaku kepada salah seorang pemandu van jenazah yang kita petik lagi sekali nama Kim Bayo, yang di request kalau silap aku nama dia Daniel. Daniel, alright. So kita ambil nama dia Daniel. So si Daniel ni yang bekerja sebagai pemandu van jenazah, ditugaskan untuk mengambil jenazah di satu lokasi lah. And sepatutnya si Daniel ni dia ada kawan tau. Biasalah pemandu van jenazah mesti ada member kat sebelah dia. Tapi waktu tu kawan dia seorang ambil cuti, seorang lagi kena hantar mayat dekat tempat lain. Nampak macam dah hello So terpaksa si Daniel ni mengambil jenazah berseorangan
di lokasi tersebut untuk dihantar ke pewarisnya. So si Daniel ni lepas dah set up semua, GPS semua dah siap-siap, okey, gerak. Dia set masa, okey, dia gerak pukul 3:30 petang, okey. And bila dia tengok jam, okey, 1 jam setengah kita sampai ke lokasi. Sepanjang perjalanan Daniel ni okey je. Tapi sampai satu masa bila dia masuk dekat kawasan hutan, dia merasakan masa tu terlalu pantas. Sampai dia bila tengok jam, ni dah 4:30 macam tu. Sebab sepatutnya dia target tadi 1 jam setengah macam tu, tapi ni dah 4:30 and tak ada tanda-tanda dia nak sampai dekat rumah tu. Keliling semua hutan. So dia pun macam macam hari kalau lambat nanti dia kena hantar dekat lokasi pewaris dia tu dah malam. So lagi susah kerja dia. So dia macam kenapa tiba-tiba macam ni kan. Radio yang dimainkan pun terputus siaran. Maknanya dekat tempat tu tak menerima macam siaran radio lah. Tak ada signal. So dia macam okey, ni macam dah pelik tapi tak apa lah. Dia pun terus. Lepas tu dia dah mula cuak. Tapi perasaan cuak dia tu macam menurun bila dia betul-betul sampai ke lokasi yang dia tuju. Okay, sampai ke lokasi yang dituju, which is dekat pusat jagaan orang-orang tua. Bila dia sampai dekat halaman pusat jagaan orang-orang tua tu, dia masuk, dia nampak dekat luar yang berkumpul ramai-ramai tu, orang muda tak ada. Ya, pusat jagaan orang tua kan. Yang ada ni, orang-orang tua, nenek-nenek tua, semua ada kat situ. Berpakaian serba putih. So dia pun macam, tadi dah lambat kan. So dia macam dah cuak sikit lah. Dia turun. Lepas tu dia macam Assalamualaikum cik, macam tu. Dia sapa orang-orang tua tu. Tapi orang-orang tua ni muka dia tak senyum langsung. Mungkin sedih lah. So dia pun macam tak apalah. Dia pun naik sebab dia nak jumpa dengan pengurus pusat jagaan rumah orang-orang tua tu. Dia naik. Dia jumpa seorang wanita tua, which is nama dia kita bagi Bu Shimah. Ibu Shimah ni Daniel cakap tu. Betul dia macam Daniel, saya datang nak ambil jenazah yang puan suruh tu lah. So, Daniel ni sempatlah salam Ibu Shimah ni. Tapi nota kaki, terbalik bayu semua tak boleh salam dengan orang yang bukan mahram kita. Ingat tu, orang tua ke, muda ke, ingat. Bila dia salam tu dia rasa macam uish, macam sejuk je. Tangan makcik ni macam lembut je kan. So macam okey, jenazah tu kat mana? Lepas tu makcik ni dekat situ, dekat dalam keranda, dekat tepi meja. So dia pun ambil lah. Dia pun tengok, oh ada jenazah tu. Lepas tu datanglah pakcik-pakcik yang dekat luar tadi, atuk-atuk, tolong diangkat keranda tu and bawa masuk dalam van jenazah dia. So dia pun macam okey, nak bergerak, nak hantar ke pewaris dia pula. Mayat tu ke pewaris. So dia macam okey, saya minta dulu atuk-atuk, nek, saya minta dulu doakan perjalanan Dia masuk. Tapi sebelum dia bergerak, Ibu Shimah tu sempat ada bagi macam kotak tau. Dia kata ini amanah jenazah yang perlu disampaikan kepada pewaris dia. Si Daniel pun ambil lah kotak tu and bawa masuk dalam van jenazah and terus ke lokasi pewaris jenazah tersebut. So dia pun bawa. Tapi dalam perjalanan tu, aku nak cerita panjang tau. Banyak benda yang dia lalui. Tapi kita ringkaskan lah. So masa dia bawa van jenazah tu, tengah bawa mengelamun pasal teringat pasal makcik-makcik tadi, nenek-nenek tadi, tiba-tiba ada seorang nenek tua melintas kat depan dia. And then dia break tapi dia rasa dia langgar nenek tua. So dia macam astaghfirullahaladzim. Dia terus keluar and then dia tengok mana makcik, mana nenek tadi. And dia nampak nenek tu kat belakang van dia dalam keadaan tak ada apa-apa. So dia pun macam sorry nek okey ke nek, macam tu. So nenek ni pun macam ni. Nenek pun cakap jangan mengelamun ni nak. Dia masih melindungimu. Dia cakap macam tu. Lepas tu and then nenek tu berlalu pergi. So si Daniel ni pun macam dia rasa cuak lah. And then dia check mayat sebab takut ada something jadi kat mayat kan. Tengok mayat okey. So dia pun bergerak. So dalam perjalanan dia bergerak tu, dia pun
terfikir apa yang makcik ni cakap. Kenapa dia kata dia masih melindungimu. Dia tahu yang dimaksudkan oleh nenek tu mungkin Allah tengah lindung dia. Tapi kenapa lindung dia? Sedangkan yang dilindungi tadi pak makcik tu lah, sebab dia tak kena langgar kan. Dan lagi satu yang peliknya, tempat tu hutan. Kenapa makcik tu berkeliaran, melintas dan nak pergi mana? Tak ada langsung rumah kat situ. So dia pun macam dia terfikir. Tengah-tengah terfikir, tengah-tengah mengelamun lagi, dia punya perhatian tu ditarik oleh satu cahaya yang dia ingatkan klip-klip. So dia nampak klip-klip. Bila nampak klip-klip tu, dia rasa macam tenang sikit lah. Rasa macam beban tu dia angkat sikit. Dia tengok klip-klip. Klip-klip tu, tapi yang peliknya klip-klip ni makin lama makin jauh, babe. Makin lama makin jauh, makin besar. Warna marak, warna merah. Lepas tu tiba-tiba cahaya tadi membesar jadi api, babe. Memang pelik gila lah. Jadi macam api and membakar hutan-hutan kat tepi tu. Dia pun macam astagfirullahaladzim. Dia gerakkan, dia pun terus laju. Dia bawa van jenazah dia tu terus laju. And then dia perasan api-api tu makin lama makin hilang. Benda ni memang pelik gila lah. Sampai dia bawa pecut, pop, van jenazah dia minyak habis. Minyak habis, babe. So tengah minyak habis macam astagfirullahaladzim, dugaan apa ni? Tapi dia teringat ada spare minyak kat belakang. So macam ambil minyak spare kat belakang. Dia turun van jenazah dia. Tengah-tengah dia nak ambil minyak, dia disapa tiba-tiba bahu dia kena pegang. Kena pegang dengan orang tua gak. Tepuk-tepuk. Lepas tu di pandang belakang, astagfirullahaladzim, Nek. Ada apa, Nek? Nak dijadikan cerita, nenek ni cakap macam, Hati-hati Ni bukan tempat kamu. Cepat bangsu. macam tu. So dia pun macam, Okey, Nek. So dia pun ambil dia ambil minyak, dia tuang, dia masukkan dalam van jenazah dia. And bila dia tengok nenek tu hilang. Dalam perjalanan ni memang banyak benda dia kena kacau. So dia pun dia dah macam dah kental lah sebab dah banyak gila kena kacau. Dia pun terus ke rumah pewaris jenazah yang dibawa tu. Sampai rumah, sepatutnya kalau ada orang meninggal, mestilah macam riuh kan, sebab ada orang tahlil, ada mesti lampu terang. Tapi tak, gelap. Rumah pewaris dia tu gelap, macam tak ada apa-apa jadi. So dia pun macam, dia buka sampai tu dia buka pagar, dia masuk halaman. So dia keluar and then dia ketuk pintu lah. Assalamualaikum. Kemudian pintu tu dibuka oleh seorang perempuan yang tengah beranak. Dia cakap, ya saya cari siapa Lepas tu laki ni cakap, saya nak hantar jenazah seperti mana yang dituntut lah. Lepas tu dia perempuan ni macam ni. Perempuan ni macam, awak siapa? Awak jangan main-main Abang. Macam tu, dia panggil. Laki dia pun keluar. Laki dia pun macam, kenapa ni? Lepas tu dia, ni dia tunjuk surat perjalanan dia. Lepas tu dia cakap, saya nak hantar jenazah yang seperti mana yang abang atau keluarga abang ni tuntut lah. Lepas tu dia macam, kau belah. Kau jangan main, kau belah. Sebelah di pok waris, kau keluar. Lepas tu dia macam, apa salah aku kan? So si Danny ni pun, Okey, kalau abang tak percaya, jom abang ikut saya, kita tengok jenazah. Dia pun buka van jenazah. Keranda dengan jenazah hilang, babe. Hilang. Dia time tu memang dah cuak lah. Dah banyak gila kena kacau ni. Lepas tu dia pun macam, kotak. Abang tunggu. Dia pun pergi kat bahagian depan and then dia ambil kotak yang diamanahkan oleh Ibu Shimah tadi untuk dihantar lah. So dia pun hantar. Dia bagi dekat laki tu. Laki tu buka dia. Bang, kita masuk dulu bang. Dia ajak si Danny ni masuk rumah. So bila dia sampai kat rumah lelaki tu, dia pun terperasan ada gambar-gambar keluarga yang digantung dekat dinding rumah lelaki tu. Tengok and mata dia terpaku dekat satu gambar. Gambar tu gambar Ibu Shimah. So dia macam, itu tu kan. Dia belakang ni menyampuk. Ya, itulah Ibu Shimah, mak saya. Tengok yang tu, mak saya. Lepas tu dia macam, Jap.
Apa ni dah cakap, apa benda ni kan. Tu lelaki ni waktu tiba-tiba dia sedih tau. Dia macam ni bang. Ibu saya, atau abang kenal sebagai Ibu Shimah tu, dia dah meninggal dah. Macam tu. Lepas tu lelaki ni macam jangan main ni. Apa je macam jangan main. Lepas tu dia ada satu tahun di mana ada satu pusat jagaan orang tua terbakar, yang mana peristiwa tu mengorbankan semua penghuni kat rumah tu, termasuk ibu saya, Ibu Shimah. Lepas tu dia macam, kalau kau tengok dia macam movie tau. Macam bila dia flashback balik sampai rumah orang tua, orang-orang tu tak senyum, pakcik-pakcik tak senyum. Aku rasa mungkin bukan sebab sedih pasal ada orang meninggal kat pusat jagaan tu, tapi mungkin sebab diorang ni semua dah terkorban. Dah terkorban. Dan mungkin baju putih tu melambangkan kain kafan diorang. Kalau korang pasal masa dia naik, dia salam Ibu Shimah. Sejuk maknanya jenazah ni. Maknanya dah tak ada darah mengalir. Bila dalam perjalanan nampak api terbakar kan, so mungkin tu petanda bahawa tempat tu dah terbakar. And mungkin pakcik-pakcik yang jumpa tu, dia bagi tahu adalah macam nak bagi tahu yang dia ni dilindungi daripada melihat kejadian sebenar apa yang dia nampak tu. And mungkin ada satu sebab lah kenapa dia ditugaskan untuk menghantar mayat Ibu Shimah ni. Kita balik dekat situasi asal. Si suami ni cakap, betul bang, ibu saya dah meninggal. Saya jujur saya cakap bang, masa dia dekat pusat jagaan orang tua tu, saya tak pernah lawat dia bang. Saya jarang gila lawat dia. Sampai saya dapat berita tiba-tiba tempat tu terbakar, yang saya memang tak dapat jumpa dia. Lepas tu dia macam si dia ni dah pening lah, macam apa benda semua ni kan. Tapi still ada hikmah yang dia dapat. So macam tak apa lah. Yang dah isikan dengan kotak tu aku tak tahu, mungkin surat wasiat ke apa. So dia pun macam, so dia dah tahu lah kenapa dia lalui semua ni, semata-mata untuk sampaikan wasiat. Mungkin wasiat lah dekat pewaris Ibu Shimah ni. So dia pun, okay bang, tak apa lah, saya minta dia dulu. Dia pun bawa naik van jenazah, and then dia balik lah, sebab memang dah tak ada jenazah apa ni. Okay, tengah-tengah dia balik tu, dia tingkap tak buka tau, tapi dia dengar ada bunyi macam hembusan halus dekat dalam van jenazah. And dia dengar bisikan, terima kasih nak. Si dia ni dengan senyum macam, sama-sama bu. So itulah kisah untuk dia masih melindungimu. Aku minta maaf awal-awal sebab cerita ni panjang. Aku nak singkatkan pun aku tak tahu macam mana nak singkatkan. So aku minta maaf kalau video kali ni panjang. Tapi aku nak ingatkan kepada korang, mungkin benda ni boleh jadi mainan syaitan, tapi mungkin boleh juga jadi petunjuk di mana si pemandu jenazah and pewaris dipertemukan untuk sekurang-kurangnya untuk si pemandu jenazah dapat iktibar pasal mesej dekat situ, and si anak ni dapat berbakti selepas kematian ibunya, which is dengan berdoa. So tempoh masa, kita terus ke kisah ketiga malam ni, kisah terakhir yang aku bagi nama Saya Sunyi Bang. So kisah Saya Sunyi Bang ni terjadi kepada Sofian, bukan nama sebenar. Dia ni secara ringkasnya, dia ni dulu kerja bukan bawa Grab. Okay, dia ni awalnya dia bukan bawa Grab, bukan pemandu Grab. Dia kerja dekat salah satu syarikat, tapi disebabkan syarikat tu ada masalah, dia terpaksa diberhentikan kerja. And selama 2 bulan dia menganggur. Dia macam, okay stop, aku tak boleh macam ni, aku nak cari kerja. And member dia lah yang suggestkan kat dia, apa kata kau bawa Grab, paling-paling kau boleh dapat duit untuk tampung and makan kau, boleh bayar duit rumah sewa semua. Lepas dia
Okey lah. Dia belajar pasal Grab. Oh, senang je bagi dia macam, okey, kau kena ada phone dengan internet je. So dia pun bawa lah, mulalah bawa Grab. Sampailah tu malam, dia menerima sebuah message di telefon dia. So dia pun tengok, dekat message tu tulis, abang, boleh ambil saya dekat hospital sekian-sekian tak? So dia pun macam, benda tu tak pelik. Tapi yang pelik, message tu bukan dia dapat dekat aplikasi Grab tau. Dia dapat dekat message phone dia. Kalau Grab, memanglah penumpang boleh hantar note macam, bang cepat sikit bang, macam tu kan. Tapi tak, ni dia hantar dekat message. Macam mana perempuan tu boleh dapat nombor abang ni, abang Sofian ni? So dia macam dia pun terfikir nak ambil tak nak. And perempuan tu call sekali, tapi sekejap je, and abang Sofian ni tak sempat angkat, mati. So dia macam, urgent kot, apa aku ambil lah, kesian pula dia. So dia pun ambil kereta terus ke hospital sekian-sekian. Sampai ke hospital, dia ada nampak ada seorang perempuan melambai kat dia. So dia pun macam, sampai-sampai dia pun turunkan tingkap kereta. Lisa kan, cakap macam tu, Lisa kan. Tapi perempuan ni tak jawab apa. Dia terus masuk tempat duduk belakang. So dia macam, betul lah ni. Nak dijadikan cerita, diorang teruskan perjalanan masa tu. So si Sofian ni katanya dia memang peramah. So dia suka lah bersembang dengan penumpang-penumpang dia. Dia pun tanyalah, kenapa kat hospital? Cik sakit ke ada family sakit? Perempuan ni diam. Perempuan ni still diam. So dia macam, Okay. Dia pun fikir bawa Grab dia ni. Dia fikir macam mana aku nak sembang dengan perempuan bangsa Cina ni. So dia macam, nama Lisa kan? Bau perfume kuat wangi betul. Perempuan ni still senyap gila. Lepas tu dia macam, kenapa ni? Mungkinlah sebab dia sakit, ataupun sebab baru balik hospital. Mungkin sebab dia sakit, ataupun ada family dia yang sakit. So mungkin dia sedih, dia tak nak banyak sembang, ataupun dia memang pemalu, kita tak tahu. Keadaan waktu tu memang awkward gila. Senyap dalam kereta. So si Sofian ni macam, hantar engkau lah, sombong betul perempuan Cina ni. Macam tu lah. So dia pun bawa ke lokasi yang perempuan tu nak lah. Tiba-tiba perempuan ni bersuara. Tengah-tengah senyap, perempuan ni bersuara, depan belok kiri. Lepas tu dia macam, mana sini sini. Lepas tu perempuan ni, yang si Sofian ni tanyalah, rumah cik kat mana ni? Lepas dia kata, rumah saya kat atas bukit tu. And then si Sofian ni tanyalah, tinggal sendiri ke tinggal dengan family? Lepas tu dia cakap, sendiri bang. Tiba-tiba si Lisa ni menangis. Abang yang Sofian ni macam, cik, kenapa ni cik? Saya ada salah cakap ke apa? Lepas tu dia macam, tak. Lepas tu si Sofian ni macam, habis tu kenapa ni cik? And then perempuan Cina ni cakap, saya sunyi bang. Semua jiran saya tak kenal. Saya nak balik rumah bang. Dia cakap macam tu dekat Sofian. Si Sofian ni cakap macam, kalau macam tu, ajaklah family tinggal dengan Lisa ke, ataupun Lisa baliklah lawat dorang ke. Lepas tu Lisa ni sambung, saya nak, tapi tak boleh. Si Sofian ni tanyalah, kenapa pula macam tu? Kita kalau gaduh dengan family jangan lama-lama, bincang elok-elok, selesaikan elok-elok. And then si Lisa ni dengan menangis dia, abang tak faham lah, abang tak faham. Macam tu. So terus dia macam, Dah pisang. And then dia sedar yang Grab yang dipandunya tu dah masuk ke dalam lorong yang sempit tau. Lorong sempit di mana jalan tu macam jalan kampung yang kau tahu tak, tanah, tapi ada certain yang tiba-tiba ada simen, macam tu. So dia pun dah cuak macam, kat mana ni? Tengah bersembang ni macam, kat mana ni? Astaghfirullahaladzim. Dengan si Lisa ni menangis dia tadi macam, bawa. Lepas tu dia, cik, rumah kat mana ni? Jauh lagi ke?
Cik Lisa ni cakap macam, tak, depan tu je bang, depan tu je. Lepas tu dia macam, and then si Sofia ni ternampak ada satu rumah which is banglo putih, betul-betul lah dekat atas bukit tu. So dia macam, Astaghfirullahaladzim, macam Allah, nasib baik aku ingat apa, siapalah dia ni. So dia pun macam, sini rumah putih ni, okay. Dia pun bawa. And then dah sampai ke rumah Lisa tu, Lisa ni pun bayar lah tambang teksi. Bayar tambang teksi. Lepas tu dia macam, banyak sangat ni. Lepas tu si Lisa ni macam, tak apa, baki tak payah pulangkan. Sambil suara tengah serak tu, nangis tu, dia pun keluar dari kereta. Lepas tu dia tengah berlalu pergi, sempatlah si Sofyan ni pandang muka si Lisa ni, perempuan Cina kan. Dia kata cantik, Lisa ni cantik. Tapi tu lah, muka dia pucat, tapi standard lah orang Cina kan, kulit putih. So dia macam, okay. Lepas tu dia terus, lepas tu dia ucap, Cik Lisa, boleh tak saya nak tidur sekejap dekat kereta saya, tapi dekat depan rumah Cik Lisa ni lah, saya ngantuk nak patah balik. Lepas tu Cik Lisa kata, tak apa, boleh lah, tidur je. Lepas tu dia macam, okay, terima kasih. And then dia pun macam, dia pun hanyut dalam mimpi dia. Tapi dia rasa baru tidur sekejap, tiba-tiba pintu dia diketuk. Waktu malam tu pintu dia diketuk, sambil disuluh lampu. Ada orang suluh lampu kat dia. Dia macam bangun. Apa ni? Ada 2 orang lelaki kat luar. Dia cakap, "Boy, Chai. Hai, Chai. Lu buat apa sini?" Lepas tu si Sofia ni macam, siapa ni? Tak, kenapa ni? Baru bangun mama yang macam. Lepas tu dia, Aish, lu mana boleh masuk sini kawasan. Tak boleh, ini kawasan larangan mah. And then 2 orang ni perkenalkan diri 2 orang. Dia kata, kami penjaga ni kubur Cina. Si Sofia macam, apa kubur Cina? Lepas tu, tak, saya hantar tadi, ada seorang perempuan saya hantar, rumah dia betul-betul kat situ. Bila dia tengok, tak ada rumah. Yang ada jerat Cina, which is kubur Cina, bersepah naik ke atas bukit. Memang time tu dia seram. Lepas tu dia macam, dia cuak. Penjaga kubur Cina ni cakap, "Hai Chai, kubur yang lu tunjuk tadi, itu baru isi 3 hari. Baru ada jenazah yang ditempatkan dalam tu baru 3 hari. Perempuan Cina mah." Lepas tu dia macam, Astaghfirullahaladzim. And bila dia check duit tambang tu, kau tahu apa? Duit kertas mayat. Kalau Cina kan, kalau macam ada salah seorang daripada orang mati kan, dia akan tabur macam duit kan, macam bakar duit kat aku. Macam tu lah. So seram babe. Patutlah si Lisan cakap, "Saya sunyi bang, saya tak kenal semua jiran saya. Saya nak balik." Wih, gila. Bila aku dengar macam tu, aku macam, wih, betul lah wih. So, itu je 3 kompilasi kisah seram seriau pemandu malam. Bagi aku, semua cerita yang aku dapat lah, yang aku cari ni, memang seram-seram babe. Sebab banyak Kim Bayu yang Kim Bayu banyak hantar email, tapi tak banyak yang berkisah mengenai pemandu. So aku terpaksa cari. So agak makan masa lah. Yang lagi satu, aku wakil daripada Feed Screen, aku nak minta maaf kat korang, kepada Kim Bayu yang dah email kisah-kisah korang kat kita orang, and kita orang belum reply. Aku minta maaf sangat-sangat. Memang kita orang akui kita orang belum reply lagi korang punya email. So kita orang minta maaf. And terus hantar. Dan kepada korang yang dah tengok video ni, macam aku cakap, tak banyak yang hantar kisah pemandu-pemandu malam ni. So kalau korang ada kisah seram, macam biasa, jangan lupa email kepada kita orang, fizikscream@gmail.com, FIDUIK@gmail.com. And sebelum kita berpisah, aku nak tahu pendapat korang, kisah mana yang bagi korang seram? Adakah kisah motor lagi romantik yang pendek ke, ataupun kisah kedua, dia masih melindungimu yang panjang, ataupun kisah yang sedang-sedang, kisah saya sunyi bang. So kisah mana yang korang rasa seram? Boleh drop komen kat bawah. And sebelum kita berpisah, macam kisah-kisah yang tadi,
banyak pengajaran yang korang pun boleh dapat. Antaranya adalah berbakti dekat orang tua. Okay, so itu je. Ni pun dah, aku sebenarnya dah makin seram dekat luar ni. So see you when I see you. Kita jumpa lagi dalam InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next video, which is korang kena tunggu, sebab minggu depan kisah seram yang ramai yang ditunggu-tunggu oleh Kim Bayu, iaitu kisah seram asrama part 3 kisah seram asrama part 3. So jangan lupa saksikan video minggu depan. Itu je. Assalamualaikum. Miane, kamsahamnida. Annyeong.